Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pimpinan surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dan selama-lamanya kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan dan inayahnya dapat kita bersama-sama pada petang ni, tengah hari ini dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang diberikan kepada saya, demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Siapa yang rugi? Dia ginilah, nak sebutnya bahawa semua manusia ni rugi belaka, tak ada untung. Nah, kita mari ke dunia semuanya rugi. Rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, berada dalam neraka lah, sipir dia lah. Nih, setiap orang yang rugi. Sebab apa? Kalau semayang lalai. Ada yang tak semayang, ada yang tak mengaji. Ada. Mari duduk atas dunia ni, buat kerja lalai dengan Tuhan. Kalau semayang lalai. Apa Allah sebut dalam Quran tu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sebab bila Tuhan sebut innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ni berada dalam kelalaian, dalam kerugian. Jadi bila rugi maknanya rugi ni tak untung. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut manusia ni dia ada 3 benda yang dia untung atas dunia. Kalau kita nak berniaga, buat 3 benda. Perniagaan ni tidak akan rugi sampai bila-bila. Kalau orang berniaga, mestilah dia rugi. Tuan-tuan tengoklah takaful. Ada untung, ada rugi. Ustaz berniaga sendiri pun, ustaz ada untung, ada rugi. Nah, walaupun ustaz dah berniaga 20 tahun, dialisis, pusat rawatan dialisis seluruh Malaysia, alhamdulillah lah. Ni duduk tengah meeting seluruh Malaysia. Pasti paksa minta dengan pimpinan nak keluar sekejap, ada ceramah. Ada rugi, ada untung. Tapi kata Allah sebut innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kalau kita tak nak rugi, kita untung. Sebab dia kata lan tabur, tidak akan rugi sampai bila. Buat gapo? Buat gapo pula? Minta maaf. Buat apa? Buat gapo tak faham pula kan? Buat apa? Pertama dia kata Allah, baca Quran. Tak rugi. Sampai bila-bila manusia takkan rugi baca Quran. Yang kedua, sembahyang. Tengok, nah, sembahyang. Tapi mengapa di kalangan ayat yang lain Allah sebut fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, sebab tu Dr. Hamka beritahu orang yang rugi dalam semayang ni, dia semayang tapi perangai dia tidak berubah, akhlak dia tidak berubah, percakapan dia tidak berubah, perbuatan dia tidak berubah. Maka sebab tu Allah kata dalam tu tafsiran dia, kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir Al-Azhar, dia kata ruginya sebab itu. Dia kata bukan sebab tuan-tuan semayang Allah tapi perangai baik, akhlak baik, tapi tak khusyuk. Makna kita ni biasa, sebab kita ni orang Melayu. Tuan-tuan lah ustaz Arab lah sikit, Arab Kelantan.
Nah, maknanya dia kata kalau kita semayang tu tapi akhlak kita jaga. Dia kata yang ni tidak termasuk dalam orang yang rugi. Ustaz ingat masa ngaji mesin dulu, Syekh sebut, sebab kita bila kita mengaji bertalaki dengan guru ni banyak benda dia kita boleh tanya guru. Ustaz tanya macam mana sebenarnya nak datangkan kekhusyukan. Sedangkan kami ni hafal Quran dah, tapi taklah sama, taklah khusyuk, tak khusyuk lah. Maknanya ada benda yang datang, walau benda hilang dia nak cari, mudah cari dalam semayang. Nah, maka Syekh kata jaga takbiratul ihram, menjaga Allahu Akbar, mengingat kat Tuhan satu. Hak lain tu tak apa, sebab hak lain tu dia sunat. Hak wajib tu kena jaga Allahu Akbar. Jadi bila nak sebut manusia ni berada dalam kerugian demi masa, setiap masa, sepanjang masa, memang rugi. Sebab tu manusia rugi, manusia untung. Hak rugi tadi tak buat amal soleh, tak melakukan apa perintah Allah, buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dan yang untungnya siapa? Yang untungnya illal ladzina aman, beriman dengan Allah. Kalau kita ngaji beriman dengan Allah ni, aman, beriman ni, kita beriman dengan siapa? Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan hari-hari kiamat, hari-hari itu, perkara-perkara yang kita imani. Percaya kepada Allah dengan sepenuh hati, percaya kepada Tuhan. Nabi, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Nabi kita kena ikut, dan apa saja yang ditinggalkan oleh Nabi kita kena, apa yang dilarang oleh Nabi kita kena tinggalkan. Apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi larang, kena ngaji. Banyak benar Nabi suruh ni. Nah, Nabi suruh banyak. Hak wajib tu perintah Allah dah. Hak sunat-sunat ni, sunat-sunat, semayang sunat ba'diyah, qabliyah. Nah, semayang sunat malam, perintah Allah, walaupun sunat, perintah Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu semayang tahajud, sunat, tapi jangan nak dibuat. Sayang ketidur sampai semayang tahajud tak buat. Nah, puasa sunat. Nah, puasa sunat, Nabi suruh puasa sunat. Ini untuk orang yang beriman. Dan orang yang beriman tu tidak dibiarkan mengaku hanya beriman semata-mata, melainkan wa amilus solihat. Dia mesti dizahirkan dengan amalan-amalan dia. Mana amalan? Buatlah. Ni semayang, baca Quran. Batu Ustaz letak 5 benda kita jangan tinggal lah dalam seharian. Kehidupan kita dalam sehari-hari ini jangan tinggal 5 benda. Pertama, kita jangan tinggal Quran. Jangan tinggal. Tuan-tuan mesti baca Quran. Habis tu ada kata saya tak dan Ustaz baca Quran. Tapi bila Ustaz tengok-tengok orang beriman ni Allah tak tinggal, jangan tinggal semayang je. Jangan tinggal semayang. Sebab dalam semayang tu dia ada takbir, dia ada tahmid, dia ada tahlil, dia ada takbis, dia ada rokok, dia ada sujud, dia ada Quran. Orang beriman ni sampai Fatihah tu Quran. Maknanya ada hujah dia tu baca Quran juga. Nah, ada hujah dia baca Quran. Tetapi tak kalah kita ni hanya terharap kepada Quran dalam semayang. Tak kalah Fatihah 3 kali kita tak boleh nak baca. Lama sangat kau tuan-tuan nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lama sangat kau. 1 minit tak sampai. Sebab tu jangan tinggal Quran. Kalau 3 kali pahala dia menyamai 30 juzuk Quran. Kalau 10 kali Allah bina kita mahligai dalam syurga. Kalau 100 kali confirm kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang ada Quran takkan dia nak buat dosa.
Takkan tuan-tuan tengah baca Quran, lalu amoy tengok amoy, lalu aso tengok aso, lalu aci tengok aci. Qul huwallahu ahad, Allah samad. Ada? Tak ada. Nah, mesti Allah jaga kita. Lepas tu Allah sebut tadi, 3 perniagaan. Pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Orang yang baca Quran. Baca Quran. Nah, tuan-tuan mesti hidupkan dalam jiwa tuan-tuan Quran. Letak Quran dalam handphone. Jangan letak gambar gawe. Tak gawe. Ni gambar gawe ada, gambar isteri ada, apa barang gitu. Nah. Nah. Jangan letak gambar-gambar yang mengarut. Letak Quran. Senang. Gimana-mana senang. Nah, Quran ni baca, tengok pun dapat pahala. Sebab tu ustaz diajar di Mesir. Bangun pagi sebelum keluar daripada rumah. Sebelum keluar daripada rumah nak pergi sembahyang subuh. Tengok dulu Quran. Nah, tengok dulu Quran. Tapi ada benda 2 kita tengok dulu. Pertama, kita tengok isteri kita lah. Tengok dia. Gugur dah dosa. Cium pipi, gugur dosa. Nah, itu kalau seorang, kalau 4 tak ada dosa kita. Ada berani? Ada. Tak ada berani. Ustaz pun bukannya berani. Aku berani cakap je. Nah, takut tuan-tuan jangan main-main tu. Ustaz cakap malam ni tidur luar. Pening kita. Nah, nak semuanya. Tengok Quran. Dia ajar supaya tengok Quran. Pegang Quran ada pahala. Sebab Quran ini bila kita pegang, kita baca, kita tengok, kita kilik, kita ada dengan kita, kita selamat. Tak ada satu benda kitab yang menyelamatkan kita seperti mana kitab Al-Quran. Nah, kalau tuan-tuan ada satu kitab yang tok guru kata ini kena pegang betul-betul ni kena, tak ada. Quran tuan-tuan pegang yang selamat. Pegang selamat dah. Apatah lagi baca, lihat. Sehingga Nabi sebut ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Quran. Quran akan datang memberi syafaat kepada orang yang membaca. Siapa nak tolong kita di akhirat nanti? Nak agak ke isteri, nak agak ke suami? No, tak ada. Mumu, aku lah esok. Lagi-lagi kita sebagai suami. Kalau kita tak ajar isteri kita semayang, tak ajar isteri kita tutup aurat, tak ajar dia Quran, tak ajar dia semayang jemaah, tak lepas kita. Walaupun kita ni Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, Tok Mudin. Tak lepas kita tuan-tuan. Yang dah harap. Nah, segala tu. Tak lepas. Marilah tuan-tuan serbat sama sabako, tasbih sama kepala lutut, janggut sama panjang dengan perut sekalipun. Selagi tak ajak isteri dan anak-anak agama, tak selesai tuan-tuan. Tu seorang. Seorang pun berat. Lagi-lagi nak 4. Mampus kau, dia jaga. Oh berat tuan-tuan. Berat. Nak cakap sedap lah, nak buat sedap lah. Nah. Kita dengan Quran tak selesai, dengan isteri tak selesai, dengan anak tak selesai. Tak ajar mereka semayang, tak ajak mereka semayang subuh. Kamu nak tidur, biarlah aku nak pergi. Sudah lalu kita. Nah, sebab tu yang Allah sebut innal insana lafi khusr. Rugi. Nah, kita dengan kerja pula tidak amanah. Misal contoh. Nah, kita cari kerja ni hanya nak selesaikan urusan dunia, bukan nak selesaikan urusan dunia dan akhirat. Sedangkan hidup kita ad-dunya mazratul akhirah. Kehidupan kita di dunia adalah untuk kita bercucuk tanam di akhirat nanti. Sebab tu jangan tinggal Quran. Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'safratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatatta'u fihi wa huwa 'ala syakul lahu ajran. Nabi sebut, orang yang mahir dengan Quran ni, Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia malaikat yang sentiasa menulis kebaikan. Selesai kita baca Quran tuan-tuan, selesai kita pergi kerja, kita akan ditulis setiap saat kita kebaikan-kebaikan sehingga terbatal bila kita melakukan dosa besar. Muslimat kena buat tu. Bangun pagi kena baca Quran, sudah semayang baca Quran. Ni baca Quran dulu. Nah, duduk rumah maghrib, tak payah sibuk-sibuk nak pergi masjid, kejar-kejar. Semayang di rumah. Orang perempuan tak payah duduk kejar-kejar nak pergi masjid. Abang-abang tunggu saya nak pergi juga. Tak perlu, mu semayang rumah.
Isteri sembahyang di rumah, pahala suami 27 darjat di surga. Sama. Sama dia kita sembahyang di rumah. Nah, sama. Melainkan ada pengajian agama. Malam ni ada ustaz ngajar, jom ikut abang. Okey, gilah. Nah, gilah, bawa. Tapi nak bawa apa? Isteri lepas tu nak pergi kedai mamak pula. Alah, tak payahlah. Nah, tapi baik semayang di rumah. Semayanglah di rumah. Duduklah di rumah. Sudah maghrib baca Quran. Batu ustaz pesan kat isteri, mu kena buat macam tu. Tak buat aku kahwin seorang lagi. Takut dia. Batu ustaz tengok isteri ustaz maghrib baca Quran. Takut dia. Tapi dia cakap, kalau kau buat aku kerak. Aku pula takut ke dia. Jadi kami sama-sama takutlah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita sebut benda ni, kita nak memberdayakan hidup kita dengan Quran. Sebab bila sebut wal asri innal insana lafi khusr, bila kita tengok mana-mana ayat di dalam kitab tafsir, memang disebutnya semua manusia akan rugi. Ni ayat dia sebut insan, dia tak sebut jin. Sedangkan Allah sediakan neraka jahanam, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah. Allah sediakan neraka jahanam ni untuk manusia dengan jin. Kenapa? Adakah kerana manusia tu berzina? Wa'iyahzubillah, Ustaz sebut je. Adakah dia berzina? Tak. Adakah dia minum arak? Tak. Adakah dia merampok? Tak. Nah, tidak. Tetapi kerana dia tidak menggunakan akal, tidak menggunakan mata, tidak menggunakan telinga untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka itu adalah binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Allah sebut. Nah, tapi mengapa dia berzina? Oh, dia berzina sebab dia rasa nak buat. Masuk neraka lah. Tapi orang yang berzina bertaubat dengan Allah. Dia bertaubat dengan Tuhan. Sebab tu ada kisah Bani Israel, seorang wanita pelacur. Dah bertaubat dengan Allah, dia kahwin dengan orang soleh, dia dapat 7 orang anak dia, semuanya nabi-nabi. Cerita Bani Israel. Dia berzina, tapi dia bertaubat lah. Tak dalam zina tu dia dapat kahwin anak, tak ada. Dia bertaubat. Nah, lepas tu tuan-tuan kita ni jangan tengok waktu belakang, waktu sekarang. Jangan pandang yang dulu. Dia ni dulu ni jahat ni. Jangan kira dulu. Engkau dulu umur 12 tahun dapat, masa-masa tuan-tuan kita balik dulu. Masa tuan-tuan balik, ada tuan-tuan jenis kaki surau selalu. Balik je malam tu, pagi esok pergi masjid, pakai kopi, bawa tasbih, pergi sembahyang, Allahu Akbar. Umur 12 tahun. Tak ada. Aku pun tak. Sebab aku tak lah, kata orang lain tak. Nah. Umur 12 tahun, 13 tahun, tuan-tuan ada tuan-tuan macam ni ke? Tak. Ni pun nasib baik kerja takaful ya. Nah, ada juga kuliah. Kalau tempat lain tak ada surau, tak ada apa, tak tahu semayang mana. Ustaz tahulah, muka Ustaz mengajar 30 tahun dah tuan-tuan. Mengajar ni balik Mesir 30 tahun dah kan. Ceramah kulu kelir dengan takaful ni dulu. Masa tu Ustaz tengah remaja lagi. Lan ni pun remaja juga, purba sikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini rezeki kita. Lepas tu Allah tak nak masukkan kita ke dalam neraka, dia jadikan kita macam ni. Sebab dia tahu manusia ni akan lalai. Kita ni lalai sekejap, ada kuliah, dengar kuliah, bagi tazkirah, dengar tazkirah. Sebab tu jangan tinggal Quran. Yang kedua, amalan yang kita kena buat, kita kena zikir dengan Tuhan. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuan-tuan, lepas tuan-tuan baca Quran, berasa letih baca Quran, apa kalimah Quran yang selepas pada dia? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebab tu kita duduk kerja ni tuan-tuan. Tak, kita duduk kerja ni sekali-sekali relax atau kata la ilaha illallah. Nah, Ustaz sedang siapkan satu tesis dakwah di dalam kepada pesakit-pesakit Ustaz di dialisis Ustaz. Sebab Ustaz ada 17 center dialisis seluruh Malaysia. Ustaz kena letakkan dalam dialisis itu kerja-kerja dakwah.
Setiap nurse nak cocok, baca bismillah. Jangan baca dalam hati, baca mulut biar dengar. Masa ustaz buat tesis, masa ustaz buat interview seorang in charge. Dia kata, dia sebut seorang orang Cina tu. Dia nak cocok, you tak baca bismillah dulu. Oh, dia yang pesan kat nurse. Nurse tu kira bismillah dalam hati lah dia. Dia pula pesan, baca bismillah. Ada sekali dia masuk, hari ni kenapa tak pasang nasyid-nasyid apa tu, tak pasang nyanyi-nyanyi yang sedap-sedap tenang hati tu. Dia panggil nyanyi, biar gilah. Sebab tu ustaz duk tengah buat modul untuk letakkan semua dialisis berasaskan dakwah. Di antaranya benda paling besar, zikir dengan Allah. Tu zikir, hati kita tenang. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Nah, orang yang beriman ini hati dia menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah, dan ketahuilah dengan mengasihi Allah itu hati menjadi tenang. Tenang, orang beriman ini dia tenang, tak ada berapa-gapah tuan-tuan. Nah, ujian yang datang sakutkan dengan Tuhan. Bukan nak nanti bunuh diri, nak nanti minum arak, nak nanti buat kerja-kerja ngarut, bukan. Kita bila bagi masalah, fasta'inu bis-sabri was-salah. Ataupun ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Zikir. Nah, sebab tu Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah pada Allah banyak-banyak dan bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan waktu petang. Nah, ini Ustaz sebut. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, kita kena tasbih. Tuan-tuan tasbih pagi, tasbih petang kan? Ada tasbih tak? Adalah subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhanal azim wa bihamdi. Duduk kerja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang main dengan ilmu-ilmu sesat, ajaran-ajaran sesat. Kita buat. Sebab kebaikan ni ada dua tau. Kebaikan untuk diri kita dan kebaikan untuk orang lain. Untuk orang lain nanti kita bincang kejap lagi. Untuk diri kita ni, kita nak menghadap dengan Allah SWT. Kita bukan nak bawa pangkat tuan-tuan. Bukan nak bawa jawatan. Tuan-tuan bukan nak bawa pangkat, bawa jawatan. Bukan. Esok dalam kubur tanya, siapa kau? Aku dulu pegawai besar. Malaikat kata apa? Bara pegawai besar. Mati juga. Tak ada, kita tak bawa apa pun. Kita bawa amalan. Tapi tuan-tuan kena ingat, ayat ni Ustaz pegang lama dah. Dalam Quran dia sebut, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Allah selidik amalan kita tuan-tuan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Tengok amalan kita. Faja'alnahu haba'an manthura. Allah ambil amalan, Allah ramah-ramah jadi debu yang berterbangan. Mana ada amalan? Masa tu kita nak jawab apa depan Tuhan? Oh, saya dulu tok imam, saya dulu tok Bilal, saya dulu orang mengaji, Tuhan kata mana ada amalan? Sebab amalan kamu, semua yang kamu lakukan bukan kerana aku ambil, aku ramah-ramah jadi debu yang berterbangan. Tak ada nak timbang dalam neraca Allah. Sedangkan ayat lain, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita buat sebesar zarah kebaikan pun Allah timbang, Allah akan balas. Allah akan tunjuk kita, nih amalan kamu sebesar zarah ni, aku timbang dan Allah akan balas sebesar zarah kebaikan. Tapi kita jangan lupa, kejahatan sebesar zarah yang kita buat pun Allah akan tunjukkan, Allah akan timbang dan Allah akan balas. Tapi kerana kita berada dalam soleh, orang yang soleh. Ingat tuan-tuan, orang soleh ni, kita banyak bertemu dengan orang-orang yang baik. Baik dia, tapi dia tidak soleh. Orang baik belum tentu lagi soleh, tapi orang soleh pasti baik. Tuan-tuan tengok Abu Talib. Abu Talib manusia yang paling baik dalam dunia. Dalam dunia ni, Abu Talib jaga Nabi daripada kecil sampai besar. Siapa yang boleh perangai supaya Abu Talib jaga Nabi? Tak ada. Tak ada. Nah, tak ada. Sebab itulah bila Abu Talib mati tuan-tuan, Rasulullah sedih sangat sehingga Allah bawa berjalan jadi Isra dan Mi'raj tu. Di antara asbab selepas isteri dia meninggal, Siti Khadijah.
Nah, baik. Tapi bila dia mati, dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak beriman. Sebab tu kita nak jadi soleh dan baik. Bila kita buat amalan-amal soleh, amalan kita mesti amalan yang baik. Bila kita zikir, zikir yang baik. La ilaha illallah. La ilaha. Belilah tasbih, letaklah di tangan. Nah, ni letak rokok apa barang. Tak ada guna, tak ada dapat pahala pun. Jangan buat benda yang tak ada pahala. Kita banyak dah amalan kita ni tuan-tuan. Umur-umur kita ni lah. Umur-umur tua ni lah. Bukan kita lah tuan-tuan lah. Ustaz muda lagi. Nah, janggut pun masih hitam lagi. Nah, kita ni kalau tak ada benda tu nak buat apa lagi tuan-tuan? Gaji ada dah. Pakat ada dah. Tunggu pencen. Ni, kau ustaz-ustaz kenal-kenal lama ni. Takafur kenal-kenal lama ni. Tunggu masa pencen. Cik Afendi dulu takafur sebelah rumah ustaz. Tak kerja dia lah. Tak tahulah kerja apa je. Tapi tak kerja takafur dah. Tunggu siapa? Tunggu saat mati. Sebab tu kalau ustaz bergurau dengan tuan-tuan, ustaz tengok tuan-tuan ni, tak lama dah nak mati. Takutlah dia, apalah ustaz bergurau macam ni. Tapi sebenarnya begitu hakikat dia. Kita ni tak lama dah nak mati. Cuma siapa dulu, siapa kemudian. Itulah. Tuan-tuan dulu, ustaz kemudian. Ustaz kemudian, tuan-tuan dulu. Begitulah. Matilah. Tapi apa yang kita nak bawa? Apa yang kita nak bawa di hadapan Allah? Kalau Quran tak ada, zikir pun tak ada. Nah, tak ada. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, kita nak beriman dengan Quran, tapi zikir tak ada. Sudah kita. Lepas tu jangan tinggal zikir. Yang ketiga, jangan tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri sebut dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Allah dia sebut nama dia dulu. Bak Nabi dia sebut nama dulu. Innallah. Dia sebut nama dia dulu. Kalau kita tak selawat ke Nabi, siapa kita? Debes setara mana kita? Samsin setara mana kita? Selawat ke Nabi pun tidak. Allah dan para malaikat pun sebut nama Nabi. Ya ayyuhallah. Maksud jadi, ya ayyuhalladzina amanu sallu fi'lul amri. Perintah. Bersebutlah kepada Nabi. Walaupun ada ulama bahar-bahar, perintah tu yang jadi wajib dalam semayang. Makna dalam semayang tuan-tuan sebut Allahumma salli ala Muhammad. Kalau 4 waktu 4 kali tuan-tuan sebut Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala, bukan 4 kali. Kalau 4 rakaat 8 rakaat. Rakaat kedua dengan rakaat keempat. Maknanya berapa kali tuan-tuan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa yang semayang tu kita letak, tapi yang di luarnya selawatlah 100 kali sehari, bukan membeban pun. 100 je, jangan lebih 100. Kalau tuan-tuan buat lebih pada 100, nanti masuk syurga dulu pada ustaz. Pesan tu, pesan. Please jangan durhaka dengan ustaz. Tiba-tiba dia buat 101 lah contoh. Di akhirat nanti tuan-tuan masuk syurga dulu pada ustaz. Ustaz tanya, ya Tuhan, itu anak murid aku tu takaful tu, jangan main-main. Tak apalah, sebab dia tasbih selawat 101 lebih padamu Razali. Sila, faddal. Maknanya selawat pada Nabi, jangan tinggal. Kita ni wa'amil solihan. Belum masuk watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, buat dulu amal soleh. Selawat jangan tinggal. Buatlah berapa pun. Lagi banyak, lagi bagus. Lagi banyak, lagi baik. Sebab kita pesan, kita nak buat benda ni je, nak buat benda ni. Tuan-tuan tak boleh buat benda lain. Mati tuan-tuan buku dengan kain, kapan putih, duduk dalam tu je. Takdir Allah, Allah sukalah orang ni, Allah kasihlah dia. Dia akan bangkit dengan kain kapan tu. Tak hancur dia dalam kubur. Tuan-tuan ingat orang hafiz Quran je tak hancur. Tuan-tuan tak hancur. Selagi mana tuan-tuan beriman dengan Allah, jaga Quran. Sebab tu tuan-tuan semua ni hafal Quran belakang ke? Hafal. Apa Yasin? Yasin apa? Apa Yasin? Tak. Yasin apa tak? Apa? Satu ayat. Satu ayat dalam dada tuan-tuan kena ingat. Ayat tu menjadi hujah bagi kita di hari akhirat. Satu ayat yang tuan-tuan hafaz.
Waktu tu apa ni wadduha turun ke bawah. Ada satu ayat lebih sikit, sabbi isma rabbikal a'la alladhi sabbi isma rabbikal a'la alladhi. Apa? Wadduha sampai ke Nas berapa surah semua? Berapa? Wadduha sampai ke Nas. Jangan tanya ustaz, sebab ustaz dah kira semua hari-hari ustaz kira. Ustaz tanya tuan-tuan. Tuan-tuan baca berapa tuan-tuan surah Wadduha sampai ke Nas? Semua tak ingat? Silap dia kata, kalau tak dikalkul kira awal-awal kan senang jawab depan ustaz. Sebab tu ustaz kata tuan-tuan hafal Quran siapa tak ingat nak berapa tuan-tuan hafal. Nah, tak, itu biasa tu. Sebab kadang-kadang orang ni duk ingat orang hafal Quran. Oh, ustaz hafal Quran. Oh, alhamdulillah. Sekarang ni lagi bagus. Dulu masuk ustaz ngapal Quran dulu, ustaz mengapal di Masjid Negara. Tahun 88. Umur masa tu 21. Sekarang 22. Nah, umur 21, 88, umur 21 ngapal Quran. Anak-anak umur 21 payah dah nak ngaji. Zaman ustaz dulu, ustaz pun sebab tak dapat kuza je. Tak dapat kuza. Gila, tengok-tengok hafal Quran. Oh, dapat diploma pengajian tahfiz Quran. Gila ngaji biarlah. Rupanya ngaji tu kena hafal Quran. Ya Allah, susah tu. Ya Allah, susahnya. Kita dengan maksiat macam-macam dah maksiat. Sebelum tu umur 20, 18, 19, 20 tu umur macam-macam. Gina-gina hafal Quran umur 21, ya Allah. Waktu pula duk tengah hisap rokok masa tu. Ustaz kata siapa yang hisap rokok, dia bagi makan kepada jin. Payah nak ngapa. Oh, sudah, buatlah rokok. Lepas tu ustaz pergi ke tu kelas tu, sudah ngajar. Seorang ustaz tu dia apa Quran, dia ngajar fiqh, tapi dia hisap rokok. Ustaz kita tanya dia, Ustaz Saleh kata orang apa Quran asap dia makan jin. Oh, saya halau jin. Pening aku. Sudah hok mana satu ni? Berkali orang isap rokok ni dia halau jin lah berkali. Baguslah. Terus kalah dengan isap rokok itu. Jadi rupa-rupanya tak boleh. Dia. Bila kita ngaji di Mesir ada satu buku apa ni Yusuf Qaradawi. At-Tadkhin Al-Halal wal Haram fit Tadkhin. Halal atau haram pada isap rokok. Ada satu buku dulu. Dah di rumah ustaz belilah buku tu. Tak bolehlah baca kat tuan-tuan. Tapi ustaz sebut ni sebab ustaz tengok sekarang tuan-tuan semua tak isap rokok berlaku. Alhamdulillah. Lepas ni aku tak tahu. Aku bukan nak kira ikut demo. Jadi balik pada cerita kita balik. Makna yang kedua, yang ketiga kita kena banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat amalan yang kita kena buat istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari semalam 70 hingga 100 kali tuan-tuan. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jangan panjang-panjanglah. Pendek-pendek je. Astaghfirullahalazim. 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 100. Kalau tua-tua sudah semayang ni ustaz rasa tak ada. Kalau tu imam tu astaghfirullahalazim, Allahumma antas salam, Allahu la ilaha illallah, subhanallah subhanallah. Tua-tua pergi astaghfirullahalazim. Dah habis tuan-tuan dulu daripada tu imam nak akad doa astaghfirullah 100. Nah, kita kena buat tu. Tu amilus solih. Yang terakhir dalam kehidupan kita tuan-tuan. Jangan tinggal tuan-tuan, jangan tinggal sedekah. Sedekah ni Allah sebut dalam surah Munafikun. Dia sebut apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepada kamu. Sampai mati. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sehingga datang kematian. Dah, sedekah. Kita kena sedekah. Lantas mereka berkata, wahai Tuhan, tangguhkanlah kematian aku barang seketika sehingga tempoh yang tertentu supaya aku boleh bersedekah dan aku menjadi orang saleh. Makna tuan-tuan, kalau kita dekat nak mati, kalau nampak malakil maut mari buat apa ni? Nak orang ambil nyawa mula. Oh, nanti dulu. Saya duit ada 2 juta dalam bank tu, saya nak sedekah sekarang. Nah, baru nak sedekah, sebelum ni dia kedekut, bakhil. Haji bakhil, dia bagi 1000 ke Cikgu Murni. Okey je. Kita nak minta RM1 je tuan-tuan. Alah. Tu pun ketalu tu. Haji bakhil demam bunyi Cikgu Murni segar. Nah, sikat rambut bukan main. Marah kedua orang tu. Kesian P. Ramli. Labu dan Labi kena marah. Nah,
Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Biarlah ustaz memang kalau sebut bab bakhil memang kena sebut Haji Bakhil. Memang cerita dia tak hilang lah. Tak suruh cerita lain. Ustaz tak minat cerita lain yang ada sekarang ni duk berebut bini orang, anak dara orang. Cerita apa ni? Mengajar apa ke orang dah? Piramdi tak, walaupun dia siapa dia, tapi cerita dia sampai sekarang jadi ingatan. Jadi kita kena sedekah. Ini di antara yang disebutnya orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kita kena ada ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena buat. Macam tuan-tuan buatlah. Panggil ustaz mengajar, bagus dah tu. Nah, ini di antara orang yang tidak rugi berada di dunia dan di akhirat nanti. Wa tawassaw bis sabr, dan sabar. Supaya ustaz mengajar ni sabar tuan-tuan. Ada sekejap panggil, lepas tu tak panggil. Panggil tak panggil, lepas tu pecah, buang dan macam-macam. Ada sekali ustaz mengajar Afim Bank di Shah Alam. Dia panggil ustaz pergi mengajar. Ustaz pergilah. Gigi. Dia mula-mula tu ada juga. Sekali tu dia panggil ustaz pergi tengah hari mengajar. Tengah hari bayar macam ni lah tuan-tuan. Dia seorang-seorang. Orang lain tak ada. Ustaz tanya muslimat tak ada juga. Dia pun tengok. Muslimat pun tak ada ustaz. Saya seorang. Ustaz mengajar lah. Tak apa ke? Tak apa, insyaAllah. Ustaz ngajar. Tengok dia menguat, tidur. Bila dia tidur, takkanlah aku nak mengajar. Nak mengajar siapa? Ustaz pun berhenti. Berhenti kita tak nanti tunggu dia. Kita menguat. Bila kita menguat, dia sedar. Dia tanya, ustaz mengantuk. Tak mengantuk apa, mau tidur. Sabar tuan-tuan, sabar. Jangan main-main, sabar. Dan dakwah ni orang beci. Orang beci, orang tak suka. Hak suka lah, hak tak suka. Jangan main-main tuan-tuan. Dalam kerja dakwah. Yalah ustaz 30 tahun. 30 tahun duk jadi penceramah bebas lah. Dah pendakwah bebas ni. Malam-malam muka kita ngaji tuan-tuan. Walaupun kita kerja. Tetapi kita mesti jadi pendakwah. Dan tuan-tuan kena jadi pendakwah. Jangan jadi orang biasa. Kena jadi pendakwah. Sebab pendakwah ni adalah kerja Nabi. Tuan-tuan kena letak al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tuan-tuan kena kerja di dakwah. Pendakwah. Yang kata, oh saya tidak jadi pendakwah. Saya ni kerja takafur je. Jangan. Takafur tu kerja dunia kita yang diberi pahala oleh Allah. Tapi kerja dakwah untuk bekalan akhirat. Dan kita kena meletakkan Islam lebih tinggi daripada segala-galanya. Jangan menghalalkan benda yang haram. Jangan mengharamkan benda yang halal. Nah, jangan meletakkan sup babi menjadi sup babi madani. Jangan. Nah. Apa bah? Aku pun pening sekarang ni. Pening. Dah lah ustaz baru balik Mekah ni. Balik Mekah sepatutnya 5-6 hari ni tak pening. Tapi pening juga tuan-tuan. Nah. Jadi jet lag juga. Bila tengok bak kuti madani. Bak apa? Ya betul tu dia. Sup babi jadi madani juga. Letih lah di Malaysia lah ni. Rasa tak lama dah usah kena duduk Mekah lah. Duduk Mekah pening juga tuan-tuan. Sebab orang Mekah lah ni pun dia berbeza tau. Hak yang ramai-ramai soleh tu orang luar-luar belakang. Orang sana wanita pun tak tutup aurat dah. Tak tutup aurat dah tuan-tuan. Pakai seksi-seksi. Orang lelaki ustaz pagi ada satu pagi tu ustaz pergi sarapan pagi. Lelaki dia pakai seluar pendek dah makan sarapan pagi. Kita tegur, dia kata, kenapa kau tegur aku? Ini negara aku, ikut akulah. Sudah. Nah, Madinah orang kafir boleh masuk dah. Nah, padahal dua tanah haram. Madinah ni tuan-tuan, dia lebih berkat tanah daripada Mekah. Makna fitnah berlaku sekarang. Madinah, tanah dia lebih berkat daripada tanah Mekah. Masjidil Haram lebih berkat daripada Masjid Nabawi. Mengapa? Sebab ada Nabi dalam. Ada Nabi. Nah, tak ada lah tuan-tuan. Setakat tu je lah dulu. Nah, janji 1.40. Ustaz janji 1.40. Pentadbir bagi 1.45. Sekarang 1.46 ni. Kira lebih waktu dah ni. Kira overtime. Jadi gitulah. Ustaz nak buat kesimpulan sikit biarlah. Ustaz nak buat kesimpulan. Jadi bermakna kena ingat. Kena ingat bahawa kita sentiasa berada dalam kerugian melainkan kita orang-orang saleh.
Orang soleh sentiasa mendapat pahala di sisi Allah setiap saat dan setiap waktu. Apapun yang kita buat, Allah akan beri pahala kepada kita. Kita kerja apa pun tuan-tuan, kita akan ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja dululah. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kali dengan tajuk yang lain. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Yang ada salah silap, Ustaz minta maaf banyak-banyak. Ya tak kesampaian tu minta maaf banyak-banyak masa terakhir kita. Dan insyaAllah kita akan bertemu tidak di dunia, bertemu di akhirat nanti insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah Ustaz, cuma Ustaz nak sebut satu je. Ustaz ada bersama dengan kawan ni, Ustaz ada buat pondok warga emas di Sungai Cuh Rawang. Pondok warga emas. Pondok ni dah siap dalam lebih kurang dalam 8 pintu lebih kurang. Dan kita nak masukkan pelajar-pelajar lah warga emas ni pada awal Ramadan nanti insyaAllah. Jadi kerja kita ada lagi beberapa benda yang kita tak siap. Ya lebih maklumlah, moga kita cari dana je pondok ni. Walaupun pondok tu orang bayar, ada bayar, tapi kebanyakan banyak benda kita nak buat proses elektrik dan sebagainya, kita kena bayar dan sebagainya. Jadi Ustaz buat kutipan dana lah. Kalau tuan-tuan ada nak buat sumbangan, sedekah, zakat dan sebagainya, ada Cik Amir yang baju hijau, baju batik tu, ada di belakang tu, bolehlah tuan-tuan jumpa dengan dia dah. Sekadar itu saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.